Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk meneruskan majlis usrah kita, untuk memberkati majlis, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita semua dapat berjumpa lagi dalam medan ilmu keluarga Persinggahan 1. Okey, jadi pada malam ni kita teruskan usrah kita yang ke-44. Sedar tak sedar yang ke-44 kali dah deh. Okay, alhamdulillah lah kita istiqamah lah. Tiap minggu medan perjumpaan keluarga kita juga, temu mata, boleh tanya khabar, rasa dekat deh, walaupun hakikatnya jauh, tapi dengan adanya ni buka ruang kepada kita lah untuk berjumpa dan melepaskan rindu kata. Walaupun dekat Opehi pun banyak minggu dah tak jumpa dengan ahli keluarga Persinggahan 1 ni, mak ayah kak cik dia. Jadi insya-Allah lah cuti sekolah tak lama dah, 2 minggu je lagi. 2 minggu lagi sabarlah. Rasanya set kajian dengan set apa tu ayah Pih dengan ayah you tu insya-Allah sampai juga kali deh. Insya-Allah. Okey. Seterusnya bagi meneruskan usrah kita pendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga yang akan dibacakan oleh Ana dan akan diterjemahkan oleh Acik, insya-Allah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنفيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging haiwan yang disembelih bukan dengan nama Allah.
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan azlam anak panah. Kerana itu merupakan sesuatu perbuatan yang fasik pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku sempurnakan nikmatku bagimu. Dan telah aku redakan Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa kerana lapar bukan kerana cenderung melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada anak dia Angah dan Acik di atas bacaan dan terjemahan itu tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada slot yang utama dalam surah kita, iaitu kita dengar tazkirah yang akan disampaikan oleh ayah long kita. Katanya tazkirahnya bertajuk Ajinomoto. Kita dengarlah apa masakan yang akan dipersembahkan oleh ayah long kita malam ni. Sila ayah long. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Alhamdulillah pada malam ni dengan izin Allah Ta'ala kita diberi ruang dan peluang untuk duduk bersama, menaukkan hati-hati kita dalam satu program yang mana kita dah masuk kali ke-44. Alhamdulillah pada malam ni kita akan mengupas sedikit tentang ayat yang dibaca tadi, ayat surah daripada surah Al-Maidah ayat 3. Adapun pada malam ni tajuk kita tu Ajinomoto. Ajinomoto sedih agak dah dengan Ajinomoto ni. Okey, baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul azim. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam itu sebagai agamamu. Dalam ayat ini Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dia menjelaskan ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar yang diberi kepada umat ini, di mana tak kala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutuskannya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal
kecuali yang beliau halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikhabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan. Tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, dan telah sempurna kalimah Tuhan, yaitu Al-Quran, sebagai kalimah yang benar dan adil. Ini dulu Ibnu Katsir, nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad ini apabila Allah telah sempurnakan agama Islam. Maknanya bila turun ayat ini bermakna agama itu telah lengkap. Agama itu telah lengkap. Seterusnya kalau kita tengok, Allah Ta'ala kata redailah, maka redailah Islam untuk diri kalian. Maknanya kita terima bahawa, terreda bahawa Islam adalah untuk bagi agama kita, kerana ia merupakan agama yang dicintai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya tidak ada agama lain yang Allah terima kecuali hanyalah agama Islam. Kerananya Allah mengutus Rasul yang paling utama, dan kerananya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia, iaitu Al-Quran. Jadi atas sebab Islam itu agama yang Allah redha, maka Allah putuskan kepada agama ini adalah Rasul yang paling utama. Namanya Rasul yang paling utama iaitu Nabi Muhammad SAW, dan menurunkan kitab yang paling mulia kepada kita, iaitu Al-Quran Karim. Melalui firman Allah Ta'ala ni juga, kalimah ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum ni, Ali bin Abi Talhah dia berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah Islam. Allah telah mengabarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahawa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga mereka tidak memerlukan penambahan sama sekali. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan Islam, sehingga Allah tidak akan pernah menguranginya. Bahkan Allah meredainya, sehingga Allah tidak akan memurkainya selamanya. Jadi mengikut Ali bin Abi Talhah ni, maksud daripada ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum ni, maknanya bila Allah telah sebut aku sempurnakan agama ini, maknanya Allah telah sempurnakan keimanan kepada mereka, sehingga kan mereka tak perlu lagi sebarang penambahan. Maknanya agama yang Allah turun ni, bila turun ayat tadi, maknanya lengkaplah agama ni. Tidak ada lagi sebarang penambahan dari segi penambahan hukum ataupun penambahan dari sudut ibadah. Asbat mengatakan dari As-Suddi, ayat ini turun pada hari Arafah. Sebab ni disebut ayat ni diturunkan pada hari Arafah. Dan setelah itu tidak ada lagi ayat yang turun yang menyangkut halal dan haram. Kemudian Rasulullah SAW kembali, dan selepas itu beliau wafat. Maknanya lepas tu ayat ni maknanya Nabi pun wafat. Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia setelah hari Arafah, iaitu setelah 81 hari. Keduanya telah diriwayatkan Ibnu Jarir. Selanjutnya ia menceritakan, Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, Ibnu Fudail menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah, dari ayahnya ia berkata, ketika turun ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, namanya ayat yang Allah sebut tu, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, iaitu ayat turun pada Haji Akbar, Haji Wida'.
Maka bila turun ayat tu, maka Umar radhiyallahu anhu menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna, melainkan akan berkurang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqta," maknanya benar. Mu benar. Engkau benar, Umar. Jadi bila tu ayat ni, saya diriwayatkan oleh Ibn Jarir ni, bila tu ayat ni, bila Sayyidina Umar dengar ayat ni, maka dia teriuk. Teriuk Sayyidina Umar. Okay. Jadi bila teriuk ni, Nabi tanya lah, kenapa engkau menangis? Sebab apa teriuk ni? Umar jawab, aku menangis ya Rasulullah. Sebab selama ni, kita setiap kali turun ayat, mana ada sama hukum baru ataupun penambahan ibadat dalam agama. Tapi bila ayat ni Allah sebut telah sempurna, maknanya turun berlaku dah. Maknanya Umar kata bila dah sempurna ni, dia akan jadi kurang. Dia dah lengkap dah, lama-lama dia akan kurang. Apa maksud dia ni? Nabi berkata benar. Ya. Ini kita boleh tengok daripada hadis yang Nabi sebut. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana bermulanya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kata-kata Umar tadi, kesedihan Umar tu, kalau kita tengok dalam hadis ni, benarlah Nabi sebut Islam tu dia bermula daripada asing. Datangnya Islam ni, Islam adalah asing, agama yang asing. Dia tentang habis-habisan oleh masyarakat Jahiliyah pada waktu itu. Kemudian disebut dalam hadis, setelah Islam mencapai tahap kegemerlangannya, setelah sempurna semua sekali, dia akan kembali menjadi asing. Bila dah sampai satu peringkat di puncak, dia akan klik asing balik. Jadi satu benda yang asing balik. Bagi orang yang nak pergi kepada agama. Maka Nabi kata, berbahagialah orang-orang yang asing. Nabi kata, maknanya beruntung. Bahagia. Gembira lah. Orang-orang yang asing. Maknanya orang-orang yang masih lagi berpegang kepada agama di saat agama ni mula menjadi sesuatu yang pelik dalam masyarakat. Jadi, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, sebenarnya bila kita sebut daripada ayat ni, kita telah tahu bahawa Islam tu telah lengkap. Lengkap maknanya perfect lah. Sempurna. Tidak ada cacat celah. Maknanya dia telah lengkap menerangkan segala hukum dalam semua perkara. Dari segi hukum, dari segi tata cara ibadah, dari segi muamalah, dari segi munakahat, perkahwinan, dari segi politik, semua sekali telah lengkap. Jadi, bila lengkap ni, tidak perlu ada sebarang penambahan. Jadi, cukup belaka dan rasa. Tak, masa iman ni ada belaka. Tak. Jadi, tak perlu lagi kepada, kita sebut sebagai ajinomoto tadi. Ajinomoto, penambah perisa. Sedap kita kata. Sedap dalam agama kita ni adalah tentang benda-benda yang kita tengok pada hari ini, dia kembali menjadi satu perkara yang menimbulkan keresahan di kalangan kita dalam mengamalkan agama ni. Kita boleh tengok hari ini terlalu banyak benda-benda pelik yang timbul, yang mana bila kita tengok seakan-akan perkara ni, kita boleh katakan seolah-olah agama ni tak lengkap lagi. Mana kena buat gini, barulah macam sempurna.
Benda ni dalam agama kita sebut sebagai bid'ah. Bid'ah. Kata berdoa. Berdoa ni kata over lah. Lebih-lebih pula. Tajuk ni besar sebenarnya bid'ah ni. Tapi kita sikit lah. Bukan betul kalau setuhuk ni pada yang terlalu besar. Bid'ah ni kita tahu lah dah. Bid'ah. Okey. Dalam agama ni maknanya penambahan yang berlaku dalam agama. Kata kita tengok pada Imam Syafi'i apa dia kata. Al-bid'ah terbagi kepada dua. Misalnya kata bid'ah ada dua. Satu bid'ah hasanah. Satu lagi bid'ah mahmudah. Bid'ah ada dua bahagian. Satu yang baik, satu yang terpuji. Hasanah ada dua, baik dan terpuji. Satu lagi yang kedua, dia panggil bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang buruk ataupun yang sesat. Itu mengikut Imam Syafi'i. Bid'ah ni, sekali kita sebut, okay, satu perkara baru. Yang baru. Tidak ada contoh ataupun asal yang dibuat pada zaman Nabi ataupun para sahabat. Yang melibatkan perkara agama sahaja. Kita nak fokus pada agama sahaja. Bukannya bid'ah ni maknanya naik kereta tu tak. Pengumpulan Al-Quran tu tak. Tu dia bukan kita nak masuk lagi. Dia bukan tu bid'ah tu. Itu adalah benda-benda yang baru yang memang memberi manfaat, maslahah kepada umat. Tapi kita nak tengok benda dari sudut yang melibatkan tata cara ibadah. Benda-benda ni yang menyebabkan berlakunya jadi seolah-olah agama Islam tu dianggap tidak sempurna selagi tak buat. Macam kita tengok kalau hari ni banyak di kalangan-kalangan ada sebahagian kumpulan ni dia mengajar selawat-selawat selain daripada maksud yang Allah dan yang Rasulullah ajar kepada kita. Contohnya macam-macam jenis selawat ya. Dan selawat ini tidak ada masalah sebenarnya. Kita boleh selawat sendiri tak ada masalah. Cuma hak yang lebih malangnya apabila dikatakan bila kita buat ni maknanya fadilatnya sekian-sekian. Fadilatnya gini-gini. Nabi akan mari jumpa kita. Boleh jumpa Nabi. Hak tu. Hak kita kata bilang sesat tu. Maknanya padahal kita tahu Nabi SAW telah ajar kepada kita selawat yang cukup sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bila Nabi ajar itu adalah selawat yang sahih dan terbaik. Tapi ada sekumpulan kita ni masyarakat ni dia nak selawat lain. Tak ada masalah. Jadi masalahnya apabila dia anggap selawat dia tu power lagi. Power lagi daripada Nabi ajar. Waktu kita kata boleh jadi satu perkara yang penambah perisa dari agama. Seolah-olah kalau tak buat itu rasa macam tak lawas molek. Tak jelek. Tak jadi tak betul. Begitu juga ada beberapa benda yang lain yang menyebabkan jadi kita boleh katakan seolah-olah Nabi ni tak ajar lengkap lagi. Antaranya ibadat-ibadat tertentu, bacaan-bacaan tertentu dikatakan diajar melalui mimpi-mimpi. Mari mimpi, Nabi mari. Nabi ajar contoh selawat. Selawat Fatih. Selawat Fatih. Tak ada masalah dari segi selawat tu. Cuma jadi tak berapa comelnya apabila dia kata Nabi mari ajar dalam tidur. Ini selawat ni. Ini selawat ni. Maka baca ni fadilat sekian-sekian. Jadi bila begitu, menyebabkan agama ni jadi satu bahan, kita kata macam tak lengkap lagi. Maknanya Nabi baru royak ni. Nabi mati dah. Royak pula kepada orang tertentu pula. Dia jadi timbul situ. Maknanya sekarang ni melahirkan golongan-golongan tertentu yang mendakwa mereka ni seakan-akan dekat lah dengan Nabi. Boleh jumpa Nabi semua.
Hak tu jadi karut, jadi pelik. Maknanya dalam Islam kaedah tu, ibadat tu cukup dah Nabi ajar. Habis. Pada wafat Nabi tidak ada lagi suara penambah sebagai ajaran. Maknanya kita boleh buat doa ke apa, tak ada masalah daripada Nabi ajar. Cuma yang pastinya hak Nabi ajar tu adalah yang paling solid, yang paling terbaik, yang paling besar ganjaran. Itu memang confirm dah. Adapun yang kita ulama-ulama kita karya ataupun buat benda tu tidak salah, tapi dari segi powernya tak dilawan power Nabi ajar lagi. Tu situ duduk kita kena yakin. Walaupun kita dengar ni biasa kita baca ni, kita baca ni lah bunyi lain sikit. Sebenarnya tak ada masalah, cuma bila kita menganggap yang kita baca tu lebih baik daripada yang suruh ajar, tu jadi masalah. Sebab rugilah kita meninggalkan sesuatu yang maksud yang Nabi ajar, kita pergi kepada satu benda yang memang dapat ganjaran, cuma tidak boleh lawan apa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Begitu juga sari dua ni timbul pelik-pelik macam-macam. Timbul seruan suruh mandi safa pula. Padahal benda ni jelas dalam hadis tentang haram, tentang bahawa tidak ada sebagai sial ataupun musibah dalam bulan Syawal. Tapi ada orang yang berjenama agama, tu jadi rosak ni. Ada orang yang membawa jenama agama ni, dia kata tak salah. Tak salah, dan Nabi tak suruh dia, tapi tak salah dia kata. Sebab dia kata ada ulama. Hak ni kata ada dua nama ulama. Tak tahu mana disebut ada ulama kata boleh kita mandi Safa tu, tamunya dikata sebut hari Rabu bulan Safa untuk menolak bala. Pada benda ni jelas-jelas Nabi sebut dalam hadis. Tidak ada bala dalam bulan Safa. Jadi bila benda ini disebut oleh orang agama yang berpenampilan agama dengan dua buah dengan sebesar, ini akan menyebabkan satu kecelaruan dalam masyarakat. Bila disebut begitu, jadi orang pun jadi pelik habis. Jadi pelik habis kerana satu perbuat tak care dia begitu. Orang kata sebut tak care lah, tak syekh nipu, tak syekh lagu ni ngaji benar gini tak kena nipu. Walaupun benda tu terai-terai Nabi sebut, menyebabkan ada orang nak backup, ada orang nak terima. Dia kata boleh juga, maknanya kita bukan etikot begitu. Sebab dia kata mungkin ada berlaku bala sungguh. Gitu. Tu antara benda-benda yang mutakhir ni kita nampak banyak seakhir-akhir boleh menyeleweng, menyesatkan masyarakat. Terbaru pula umur Nabi Jibril pula tubik. Ada umur Nabi Jibril. Disebut hadis ni gini. Orang yang sama yang mendakwa ada mandi safa. Padahal hadis tu adalah satu hadis yang maudhu', bukan hadis pun tipu. Tidak ada satu hadis yang sebut tentang Umar Jibril. Tapi boleh sebut lagu ni. Ada benda ni ada orang terima. Itu masalah. Jadi musibah pada kita pada hari ini. Terutama di kalangan mereka-mereka yang hanya mengikut saja ataupun mengkaji. Jadinya dia kata, Tok Guru ni, kau kata Guru nak nipu. Tok Syekh ni, Tok Syekh nak kata nipu. Mengaji benar. Jaga agama benar. Gitu benda-benda. Dia benda-benda kita sebut sebagai benda-benda yang boleh merosakkan agama, yang mana kalau kita kadang-kadang benda tu kita pandai seakan molek. Tapi sebenarnya dia boleh merosakkan agama yang telah sempurna. Kemudian ada pun satu lagi bid'ah yang disebut sebagai bid'ah yang disebut sebagai bid'ah hasanah, molek. Ada juga benda-benda yang Nabi tak buat tapi dia tidak seperti. Tapi dia bukan penambahan dalam ibadah. Contohnya zaman Sayyidina Umar. Waktu bulan Ramadan. Sayyidina Umar ni adalah orang pertama yang suruh semaya tarawih secara berjemaah. Zaman Nabi memang tak buat jemaah.
Tapi Sayyidina Umar ni dia buat secara berjemaah di masjid. Kerana apa? Dia ada sebab dia. Sebab masa tu zaman dia pilih orang semaya tu masing-masing. Stokok situ, stokok sini. Jadi dia tengok, dia kata, lagu ni macam tak comel. Jadi dia perintah, dengan kuasa dia sebagai khalifah tu, dia kata, kita buat solat tarawih tu, seorang imam buat secara berjemaah. Jadi situ nampak comel. Benda ni kita sebut sebagai yang hasanah dan agama. Maknanya walaupun Nabi tak suruh, tak aja buat gitu, cuma dia tidak memberi kesan yang buruk pada agama. Ada jenis nampak comel lagi. Itu dari segi yang saya kata yang positifnya. Ada pun yang tadi macam kita sebut tadi yang berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran. Kami Nabi tak ada kupu, kemudian letak baris, letak titik. Dulu tak ada baris, tak ada titik. Tapi kalau hari gitu, kita rasa Rasulullah nak baca Quran. Ya, naskah asal itu memang tak ada titik. Dia tak ada titik bawah dua gitu. Tak ada baris atas. Apa nak baca lagi mana tu? Itu tidak termasuk antara sebagai bid'ah yang sesat. Tidak. Itu satu benda yang disebut sebagai ulama sebut sebagai bid'ah wajibah. Yang wajib dibuat. Yang wajib letak baris, letak titik. Kenapa? Kalau tak buat gitu, akan pupuhlah Al-Quran. Akan hilanglah orang yang boleh baca Al-Quran. Sebab Al-Quran, bila agama Islam telah tersebar, jadi kalau dulu orang Arab saja ada faham walaupun tak ada titik, tak ada baris. Tapi bila masuk pada negara lain, kalau tidak dibuat begitu, maka akan habislah. Okey. Al-Quran tu mungkin akan lupuh. Itu benda. Maknanya dibuat satu kita sebut sebagai bid'ah, tapi tujuannya untuk menjaga agama. Begitu juga dengan belajar kaedah bahasa Arab, nahwu bahasa Arab. Kalau tidak ada, kalau tak belajar ni, maka Al-Quran juga akan pupus. Sebab kalau tak ada orang faham Al-Quran, tak ada orang faham bahasa Arab, maka macam mana dia nak menguasai Al-Quran tu dengan baik. Jadi ada pun beberapa perkara lain. Kadang-kadang hak ni jadi balah kan ni. Tu kata beda, tu kata ni. Contoh kalau kita kampung-kampung kita banyak. Macam baca Yasin malam Jumaat. Dia sebenarnya bukan bid'ah. Dia jadi bid'ah bila kita menganggap kena baca malam Jumaat. Yasin. Tu baru jadi ajinamoto dalam agama. Mana kalau tak baca tak boleh, tak kena, tak sedap. Tak sedap tu jadi ajinamoto. Sebab seolah-olah kita kata macam tak sempurna. Gitu. Padahalnya tidak gitu. Tutup-tutupnya kita baca Al-Kahfi, jelas-jelas sebut dalam hadis. Tapi nak baca juga, baca. Tak ada masalah, cuma jangan kita etika kata kena baca Jumaat. Adapun kita nak baca, kita tak boleh baca. Nak baca Al-Kahfi itu lebih molek. Manakala kalau kita nak baca juga, baca kedua lah. Tak sedap. Dah biasa baca sama. Baca Yasin, baca Kahfi juga. Itu lagi jamin. Gitu. Tak boleh imagine. Yang kadang-kadang ni mungkin benda yang boleh balah lah. Begitu juga. Dengan kita kata kita buat, kita kata kunut subuh, kita kata kunut subuh boleh jadi balah, padahal benda tak perlu balah pun. Tetapi benda ni dari masyarakat boleh balah. Bila ada orang tak buat, kedua kata macam-macam tu Hak buat pula jenis ekstrim, tak saya buat ni kata ni Nabi tak buat sama-sama, tu balah juga. Tu sebenarnya bukan masuk dalam benda-benda bid'ah tu. Sebab benda-benda ni adalah perkara khilaf. Perkara perbezaan pendapat di kalangan ulama yang muktabar. Mana nak pergi gini. Yang mana tak pergi jangan kata kat dia. Jadi Islam tu luas. Dia luas yang tidak perlu kita berbalah. Dia disebabkan benda-benda kecil. Jadi rasanya setakat tu saja untuk malam ni.
Saya harap nak dengar penambahan daripada ahli-ahli lain lah tentang tajuk kita malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kita mengambil manfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Long di atas perkongsian yang begitu panggil baiklah berkaitan dengan tajuk Ajinomoto tu deh. Rupanya Ajinomoto ni memanglah sebagai penambah rasa kalau dalam masakan dia. Kalau dalam amalan pula kita mengada-ngadakan ataupun menambah amalan kita tu yang kita belum pasti sama ada amalan kita tu kita tambah tu bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan hadis ataupun ada ketak dalam Al-Quran. Jadi kita kena kita kena ambil Okey, jadi kita kena ambil iktibar lah. Kita kena banyakkan rujuk kepada orang-orang yang lebih arif berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam yang terdapat dalam amalan kita tu. Sebab pada masa sekarang ni kita tengok memang banyaklah contoh-contoh amalan-amalan yang kita rasa betul. Kita rasa sebabnya kita ni terikat dengan budaya, dengan adat resam daripada zaman berzaman dah. Bila orang tua kita buat, kita pun buat. Sedangkan kita tak tahu dari mana dalil betul ke tak benda tu. Contohnya paling dekat dekat dengan tahlil lah dia. Tahlil lah mati tu kena tahlil macam wajib dah tahlil. Tahlil hari ke-7, tahlil hari ke-10, hari ke-100 dia. Macam benda tu wajib. Tapi padahal benda tu tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Itu kita panggil bid'ah. Bid'ah mengada-ngadakan amalan ataupun hukum. Okey, jadi kita nak round table, kita nak dengar pula lah daripada pesan ataupun penambah rasa daripada orang kajian dululah. Silakan Ayah Yu kita. Okey, silakan Ayah Yu. Assalamualaikum. Orang kajian ke? Orang batuk ke? Ayah Yu. Tukar. Sila Ayah Yu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ni, Mak Long. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya kepada kita yang sangat tidak terhitung. Sangat banyak nikmat Allah pada kita. Jadi kita syukur, dan pada malam ni kita dipertemukan lagi dalam usrah kita kali yang ke-44. Jadi pada malam ni tajuk kita Ajinomoto. Jadi kita dah dengar kupasan daripada Ayah Long tadi. Sebagaimana kita semua tahu, agama kita ni telah lengkap, dah sempurna. Jadi
tak ada penambahan dah. Yang tu kita perlu jelas. Jangan kita ada rasa tak jelas lagi pasal tu. Maknanya tak ada penambahan dah. Kerana agama telah lengkap. Jadi berkenaan dengan perkara bid'ah, perkara penambahan ni dalam agama ni yang berlaku kadang-kadang dalam masyarakat kita ni, jadi sebenarnya sikap kita kena kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, iaitu kita kena berpegang teguh kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan hadis. Yang ni maksud perintah Allah ni. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Macam mana kita praktikkan dia? Ni antara situasinya inilah. Bila kita bertemu satu masalah yang kita rasa tak jelas, kita kena kembali, kena rujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana dua sumber ni adalah sumber yang dijamin oleh Allah. Yang mana siapa yang berpegang pada dua sumber ni, lan tadillu abadan. Maknanya dia tidak akan sesat selama-lamanya. Inilah cara untuk kita ataupun sikap kita lah. Kita kena rujuk pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah ni hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Itu cara yang selamat. Itu cara yang sepatutnya lah. Kalau perkara tu kita tak pasti, jalan selamatnya, maknanya perkara tu termasuk dalam syubhah lah. Kita tinggal lah benda-benda yang kita rasa ragu-ragu. Benda-benda yang diselisihkan oleh ulama'. Tu cara nak selamat. Nak selamat kita tinggalkan. Itu adalah sikap-sikap yang berhati-hatilah. Sikap cermat dan berhati-hati dalam kehidupan kita. Jadi memang kita perlu betul-betul ni lah. Perlu rujuk pada Al-Quran As-Sunnah untuk kita selamat. Untuk kita menjalani kehidupan yang selamat. Sebab satu lagi, ni sikap kita juga. Sikap kita bila kita terima satu berita tu, kita jangan cepat menyebarkan. Walaupun nampak zahirnya benda tu baik, tapi kita rasa was-was, tak boleh dengar lagi benda ni. Macam kita rasa benda pelik-pelik sikit kan. Baiknya kita rujuk dulu, cari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga kata-kata ulama yang muktabar. Cek dulu sebelum kita sebarkan. Supaya kita ni tidak menjadi orang yang turut terlibat untuk menyebarkan benda yang tidak betul. Benda tidak pasti. Jadi ni sikap kita jugalah. Sikap kita berhati-hati dan juga untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar jika kita tersalah sebarkan benda yang tidak benar. Jadi kita kena selalu ingat panduan. Dalam hadis pun disebut sikap orang Islam ni, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam ni, apa dia perangai orang Islam? Orang Islam ni orang lain akan selamat daripada perkataan dia dan juga perbuatan dia. Maknanya setiap tindak tanduk dia ni, perkataan dia, apa yang keluar daripada mulut dia ni, dia tak akan memudaratkan orang lain. Dia tak akan menyakiti orang lain, dia tak akan menyampaikan berita yang tidak tepat. Dia tidak akan memudarat lah. Maknanya dia ni selamat. Perkataan yang keluar, perkataan selamat. Orang Islam ni, kita tak sakit hati dengan dia sepatutnya. Sebab dia kecek benda molek. Perbuatan dia, apatah lagi perbuatan dia. Perbuatan dia tu, perbuatan yang selamat orang lain lah. Tak ada perbuatan yang menyebabkan mudarat.
Gitulah sikap kita. Kita kena ingat gitulah. Sebagai panduan kita berpegang kepada Al-Quran As-Sunnah, kita rujuk pada sumber itu. Dan juga sikap kita jangan sebarkan benda yang tidak pasti. Mana tingkah laku kita tu, pastikan berhati-hati. Kita sebarkan benda-benda yang baik sahaja. Dan Ajinomoto ni lagi, penambahan lah. Ingat kau penambahan, macam-macam lah penambah yang tak sepatutnya. Yang tak sepatutnya. Tapi dari segi penambahan yang patut kita buat ialah segi amalan kita. Tingkatkan amalan kita ataupun kita gandakan amalan kita ataupun bekal kita. Yang tu kita kena buat. Tingkatkan amalan kita sebagai bekal kita untuk kita bawa di akhirat kelak. Rasa itu sajalah kot. Tambahan, sikit tambahan daripada ni Batu Kih. Okay, surah semula kepada ni ya. Moderator, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Yu di atas penambahan ataupun kupasan daripada tajuk bid'ah tu. Daripada kupasan Ayah Yu tu, Ayah Yu fokus kepada kita kata langkah lah deh. Langkah untuk mengelakkan kita daripada terjebak dengan bid'ah ni. Daripada kata Yu tadi, langkah yang paling utama kita berpegang teguh kepada dua sumber, Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita berpegang teguh kepada dua sumber ni, insya-Allah kita akan tetaplah pendirian kita ni dengan ajaran-ajaran yang benar. Okey, seterusnya kita pergi kepada ni baru set kajian tukar saat ni. Sebenarnya kita pergi kepada ayah P kita. Sila ayah P. Terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkenaan tajuk pada malam ini, iaitu Ajinomoto. Rasanya apa yang telah disampaikan oleh pentazkirah kita, Ayah Lu pada malam ini tu, nampak macam cukup rasa dah. Jadi tak payah tambah Ajinomoto lah maknanya. Jadi Ayah Yu juga ada sebut tadi, dia ada sebut berkenaan apa yang kita perlu buat. Kerana hidup di dunia ini adalah bekalan kita untuk hari akhirat. Jadi berbalik kepada tajuk pada malam ini, iaitu agama Islam ni adalah agama yang syumul, yang lengkap. Jadi bila kita sebut agama Islam juga, sekadanya kita akan kaitkan tiga serangkai je lah. Maknanya Islam, iman dan ihsan. Di mana yang kita tahu Islam itu adalah kita punya syahadah kita lah, mudah yang kata mudah, syahadah kita tu, dan juga kita ada rukun Islam tu. Jadi kemudian iman ni berkaitan dengan kepercayaan kita, seperti mana dalam kita punya rukun iman tu. Dan yang last sekalinya adalah ihsan. Ihsan ini adalah kita punya kita punya perbuatan kita. Maknanya kita buat ibadah tu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh seolah-olah Allah nampak apa yang kita tengah buat tu. Jadi Islam, iman dan ihsan ini
kita dapat kita tengok tiga perkara lah. Maknanya sekarang ni Islam dah, iman pun kita beriman dah, percaya dah. Yang jadi cabaran kita ni adalah ihsan tu lah, bab melakukan ibadah tu. Bab pelaksanaan, maknanya pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ni adalah cabaran bagi kita lah. Maknanya untuk melaksanakan sesuatu tu, apa benda pun bukan satu yang mudah lah. Berazam ni mudah lagi. Azam nak gaya, azam nak jogging, azam mudah ya. Tapi bila bangun pagi esok tu, belum tentu lagi amalan tu. Jadi di mana juga ayah dia dah sebut tadi, bahawa seorang mukmin ini perbuatan itu tidak memudaratkan orang lain. Jadi sesuai lah dengan maksud Islam itu sendiri, iaitu sejahtera ataupun aman tu. Jadi rasanya tu je lah kot nak tambahnya. Maknanya Islam itu terdiri daripada tiga tu tadi. Islam, iman dan ihsan. Jadi sekarang ni kita kena bab pelaksanaan tu lah, kita kena bagi penekanan sikit lah maknanya. Jadi itu sajalah. Hujan tak boleh nak memikir. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih kepada Yafi di atas perkongsian tadi berkaitan dengan bid'ah. Yafi dia disebut, dia kata Islam ni satu agama yang syumul, maksudnya sempurna. Dia ada tiga perkara, Islam, iman dan ihsan. Tiga benda ni kalau kita rangkumkan semua tu, maksudnya sempurnalah pegangan kita. Jadi ayah Pih juga ada sebut tadi berkaitan dengan cabaran kita untuk memperkukuhkan amalan ataupun pegangan kita ni. Salah satunya kita tidak mudahlah terpengaruh dengan budaya-budaya yang menjadi ikutan majoriti. Kalau kita tengok benda tu tak pasti, jangan ikut. Kita rujuk dulu kepada ahli-ahli yang lebih arif, supaya kita tidak tergolong dengan golongan yang sama mengikut bid'ah. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada persinggahan satu lah. Mama Tok dipersilakan Mama Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucap syukur kepada Allah SWT kerana malam ni dapat jumpa semula, dapat tengok gambar-gambar. Tengok tu tak boleh tengok gambar pun jadilah. Jadinya Mama Tok pun tak ada apa nak kata juga, sebab cukup dah hanya dengar ustaz-ustaz tiga orang tu ajak. Tak erti Mama Tok nak ajak berkenaan bid'ah ni. Cuma kita kena berhati-hatilah. Mana sebelum melakukan sesuatu tu, kena hati-hati supaya hak kita buat tu tidak bid'ah. Nah, tu je lah. Jadi tak ada apa lah Mama Tok nak kata, terus balik pada moderator lah. Terima kasih. Sikit sangat penambah rasa dalam masa camp Mama Tok ni, tak cukup lagi tu. Yang tu lah, itu sakit. Pula orang rasa.
Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey, jadi terima kasih kepada Mama Tok. Okey, seterusnya kita pergi kepada Cik Lah kita lah. Cik Lah banyak ni nak kongsi ni, penambah rasa Cik Lah ni. Okey, kita sama-sama dengar daripada Cik Lah. Silakan Cik Lah. Duk mikir. Duk mikir Ajinomoto ke, Adabi ke, Hilal ke. Iya, betul. Mana? Banyak rasa dah. Tapi apa tajuknya Ajinomoto. Tapi sesi kita ni perlu penambah rasa. Nak kena rasa kita tajuk yang tak perlu perasa. Sudah kita. Cubalah ya. Cuba bagi sikit-sikit sore tentang tajuk yang dibincangkan pada hari ini, pada malam ni, berkaitan dengan tokok tambah dalam agama. Poin yang pertama, setujulah, memang kena setujulah kan. Macam agama Islam tu syumul. Dah cukup dah lengkap dah, tinggal untuk dilaksanakan. Walau dengan keadaan mana, keadaan macam mana pun sesuai untuk semua fi kulli zaman wa fi kulli makan. Tempat, masa, ni semua tak ada kata Islam tu syumul. Islam tu boleh dilaksanakan. Keadaan yang pertama yang nak sebutnya ialah apabila bila kita berusaha untuk amal ma'ruf nahi munkar ni, cabarannya ialah bila kita menuntut ilmu tu pelbagai perisa, pelbagai cara ataupun ilmu yang kita dapat. Tapi macam mana kita nak kena pasti benda tu betul ke? Lepas tu last sekali taklid. ikut je gapo orang buat, kita ikut. Tapi itulah macam mana poin yang berkaitannya ialah kita kena sentiasa belajar kot setiap masa. Maksudnya bila kita yakin gapo yang kita buat tu bermaksud kita yakin dengan maklumat yang kita ada. Kalau kita tak yakin, kenalah cari. Ataupun kalau kita bukan tak yakin, kita tak tahu. Kita tak tahu betul ke dok ke. Kenalah cari. Kalau tak cukup masa, kenalah adakan masa tu, tengoklah kalau berkaitan dengan fiqh ke gapo ke, yang tu kita rujuk pada yang ahlinya kan, yang kita kena yang kita kenal. Sebab tu pentingnya dari segi networking ni, kita kena rapat dengan macam para ulama, orang-orang tinggi ilmunya kan. Dari segi tu kita rasa keyakinan tu lainlah sikit bila kita nak mengamalkan apa-apalah yang berkaitan dengan agama. Elakkan taklid lah. Cuba untuk ilmu tu ada pada diri sendiri. Tak ada banyak perisa. Tinggal tak apalah. Kita jimatkan masa. Saya tak ingat. Setakat tu lah. Tak boleh tambah lebih-lebih. Tak macam kita sipir kat orang lain. Kau Tok Ayah kau Nurul kau. Okay lah, setakat tu dululah. Tiba kekeringan idea pula. Tak ada penambah perisa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Lah atas penambah rasa tu tadi. Cukup dah lengkap dah tu, padat je tu. Okey, jadi kita nak dengar penambah rasa daripada adik bongsu kita, Cik Nurul, silakan. Okey, terima kasih kepada Mok Long. Macam Mok Long kata dah cukup dah tu kan, dah padat dah. Sini hujan, jadi rasa macam nak nusuk dalam selimut rasa. Boleh tak? Cukup dah lah kot. Tambah sikit lagi. Okey, sikit lagi tu. Okey. Okey.
Okay, macam Ajinomoto ni, sebab Ajinomoto cakap penambah masakan ke. Kalau sebut pasal masakan ni, teringat kepada alat-alat masakan nak masak. Noza lah ke, Thermomix lah. Kiranya macam teknologi lah. Jadi maksudnya zaman sekarang ni teknologi ni terlalu terlalu cepat berkembang ke. Maksudnya maklumat ni terlalu bersepah-sepah, maksudnya merata-rata. Maklumat disampaikan, kita terima ke. Jadi Ajinomoto ni penambah dalam agama ni dah lengkap tapi macam-macam ditambah, ditokok tambahkan bagi sedap lagi kan. Tambah-tambah yang hok mana mudah-mudah ni. Orang suka hok mudah-mudah ni kan, tapi kepastian benda tu is benar yang mengikut ajaran Islam tu kita tak pasti. Jadi dengan ada teknologi ni, kita ni kena bijak lah gunakan teknologi untuk mencari maklumat. Maklumat yang kita terima tu kita kena pastikan sahih ke tak sahih sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Jadi macam ayah dia kata, berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah jalan yang selamat lah. Jadi apa-apa maklumat yang kita dapat ataupun maklumat yang kita nak cari, berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga macam diri kita macam Nurul kan, ilmunya tak seberapa, jadi mestilah kita kena rujuk pada orang yang lebih pakar, lebih tahulah hukum hakam Islam. Jadi rasanya itulah kepada teknologi. Jadi kita bijak gunakan teknologi. Teknologi itu bagus macam kita hari ni gunakan teknologi untuk menjalankan usrah kita setiap minggu, berbincang pasal hal agama. Jadi jangan salah gunakan teknologi. Gunakan teknologi dengan bijak supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari, insya-Allah. Serah balik pada Maulan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Nurul di atas penambah rasa tu tadi. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada Tok Ayah lah. Kita nak dengar ni merangkap kesimpulan lah daripada Tok Ayah kita berkaitan dengan tajuk bid'ah. Okey, sila Ayah. Terima kasih Nurul. Nurul brother. Maklum. Terima kasih Nani. Alhamdulillah. Itulah apa tersasul ke Ajinomoto ni. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala. Malam ni Mama sebut Mama tadilah. Maknanya dengan teknologi yang ada ni kita dapat manfaat mengadakan perjumpaan mingguan kita. Ya, alhamdulillah. Rasanya sangat berkesan lah. Nasihat pesan penggunaan teknologi ni macam Matuk sebut tadi, walaupun kita tak jumpa secara fizikal, tapi seolah-olah kita berjumpa fizikal jugalah, dapat tengok rupa, dapat dengar suara, lebih kerap lagi. Jadi alhamdulillah tajuk yang diberi hari ni, ayah pun tengok Ajinomoto ni nak kecek apa ni. Tapi dah agak-agak lah. Dah agak-agak Ajinomoto ni memang penyedap, pelengkap, penambah rasa. Cumanya kalau digunakan secukup rasa, tapi kalau tambah lebih tak sedap juga. Jadi apa-apa pun maksudnya di sini dalam beragama ni, insya-Allah kita tak boleh nak pandai-pandai. Jadi untuk jalan selamat kita mestilah rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang ikut tadi. Rasulullah disebut, aku tinggal dua perkara, kamu tidak akan sesat lagi mana kamu berpegang. Apa dia? Al-Quran dan Sunnahku. Jadi untuk nak laksana benda-benda gini, kita nak tengok. Kalau kita kaji sirah, sejarah dalam KL,
perkembangan Islam ni, satu generasi manusia yang special telah dilahirkan melalui didikan Rasulullah. Allah sebut Allah sebut kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Kalau ikut tafsir Nafizilah, dia kata dan rujukkan sebaik-baik ummah ni dirujuk kepada angkatan generasi Rasulullah, sahabat-sahabat yang dididik Rasulullah. Satu generasi yang special yang tak pernah lahir dalam sejarah kehidupan manusia. Di satu tempat, satu masa, satu golongan manusia yang mempunyai satu kualiti keimanan yang begitu hebat. Hingga Allah sebut kuntum khairum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beriman dengan Allah dan kamu mengajak kepada kebenaran. Mengajak kepada ma'ruf, mencegah munkar. Kita nak tengok macam mana sikap mereka. Mereka menerima didikan Rasulullah. Apa yang Rasul ajar itulah. Sikit pun tak tambah, sikit pun tak kurang. Ni. Kita tengok secara banyak lah. Kita tak ada nak rujuk. Dari sahabat-sahabat mari jumpa Rasulullah. Tanya gini-gini. Ya Rasulullah, aku akan buat macam ni. Aku tidak akan tambah, aku tidak akan kurang. Dan sahabat ni, cara mana mereka, pendekatan mereka dengan sirah Rasulullah ni, hingga mana kalau kita tengok semasa Rasulullah hijrah ke Madinah, orang tu ajak, orang ni ajak supaya pergi rumah dia. Jadi Rasulullah ni, lak kepada unta dia pergilah, berhenti mana. Sahabat tengok tu, sampai cara Rasulullah parking unta pun ikut lagi. Serba-serbi ni ikut dan tak ditambah dan tak dikurang. Ini yang kita bagi kita yang orang awam, orang tak tahu apa ni, mestilah sebagaimana sebut tadi, kita kena rujuk pada orang yang pakar. Pada ulama-ulama yang mutabar. Ulama-ulama yang jelas dalam kehidupan dia, apa dia kata, apa dia buat lahir dalam realiti hidup dia. Kita kena tengok benda tu. Dan kita kena pandai nilai. Sekarang ni tengok dalam teknologi ni, macam-macam ulama ustaz timbul, macam-macam ulama timbul, macam-macam. Oh Allah lah, kalau kita tak pandai nilai, tu dah terambil ajinomoto. Ambil ajinomoto, kena hak cukup rasa, sedap malat. Dia tak kan jadi pahit. Punah masakan. Jadi apa yang nak sebut sini, kita perlulah hati-hati dalam kehidupan kita. Dan kita hanya mengambil sumber daripada sumber yang muktabar. Kita ingat pesanan Rasulullah, kita ambil pada Al-Quran dan Sunnah. Pesanan Sunnah. Dan sebagaimana sebut tadi, Islam dah cukup, sempurna. Nak gapo pun ada belaka. Tapi nak kena kaji lah. Nak kena kaji, nak kena tengok. Mungkin pada masa tu tak sampai lagi cara pemikiran kita. Kajian tak sampai lagi. Rupanya macam-macam. Apa yang sebut Islam dahulu, terbukti semuanya. Ada belaka. Dan Allah sebut dalam Quran itu, dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah sebut, tidaklah kami alpa sesuatu pun dalam Alkitab. Ma farna fil kitab min syai'. Aku tak tinggal terabuk. Semua sebi lengkap. Ada belaka dalam Quran. Jadi jalan selamatnya, insya-Allah kita ikutlah. Kita tak pandai ni, mestilah rujuk pada ulama-ulama muktabar. Jangan cepat-cepat nak ikut orang tak terkalu. Mestilah ada hujah-hujah dan nas-nas yang sahih. Yang sahih. Macam disebut oleh ustaz kita Balau tadi. Oh lah ni banyak benar. Banyak benar bid'ah-bid'ah yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik. Kalau buat begini jadi begini. Kalau buat begini jadi begini. Kalau buat begini jadi begini. Baca hak ni beribu-ribu jadi begini. Jadi benda-benda tu kalau tidak ada nas yang sahih, tak payahlah kita nak berpegang sama dia. Oleh sebab itulah sebab ayah sebut tadi, kita nak kena tengok bagaimana sikap sahabat-sahabat awal dahulu yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai satu generasi yang special.
yang hebat, yang terbaik-baik ummah yang dilahirkan untuk manusia. Itu menjadi contoh ikutan kita. Jadi kita kena banyak baca sirah Rasulullah, baca sirah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah ni Rasulullah sebut di antaranya sebut dia kata lebih kurang sahabat-sahabat aku ni macam bintang langit. Mengambil ikut mana pun tidak akan sesat. Sahabatlah sahabat Rasulullah. Itu. Jadi pendekatan sahabat dengan Quran macam mana? Mereka ni bukan sekadar baca pandai mereka. Pendekatan mereka ialah nak tahu Quran tu adalah utusan daripada Allah Ta'ala, kan? Nak tahu Allah nak ajak gapo, Allah nak suruh gapo, Allah nak larang gapo, untuk mereka terus laksana dalam kehidupan mereka. Tidak takwil, tidak tambah, tidak kurang dah. Seolah-olah macam askar tunggu koman daripada komander dia ya. Buat. Jangan buat. Ini sikap kita. Tidak ada nas yang jelas, tidak ada pendapat ulama-ulama yang muktabar yang jelas. Saya ikutlah. Kita ikut yang jelas sahaja. Jadi kena pandai menilai lah. Lah ni banyak sangatlah dalam dan saluran mass media ni elektronik ni banyak sungguh. Tengok, tapi kadang-kadang kita tengok pelik juga pendapat ustaz ni. Pelik juga. Jadi kita kena hati-hati insya-Allah. Itulah barangkali sikit. Jadi kita nak tengok Al-Quran mesti menjadi sumber utama kita. Sumber akidah, sumber rujukan, sumber didikan semua sekali. Dan sikap kita kepada Quran ialah untuk belajar dengan maksud laksanakan. Nak tahu. Bila Allah sebut nak tahu, kita baca Quran, Allah ayat gapo ayat ni. Allah suruh gapo ayat ni. Allah larang gapo ayat ni. Allah bagi berita apa ni. Allah bagi amaran apa ayat ni. Inilah yang itu sebabnya kita bukan sekadar nak baca, tapi kita nak kena tadabbur. Faham sikit. Tadabbur. Dan sekarang ni banyak. Kita nak tadabbur. Di antaranya boleh kita tengok ayat dengar tu macam Abu Anas. Lepas tu kalau haluan ustaz setiap pagi ada juga Ustaz Omar ke. Dan banyak lagi lah ulama-ulama yang kita boleh nilai. Nilai kita tengok dari sudut kehidupan dia, apa dia cakap, apa dia buat. Bolehlah kita ambil sebagai panduan ikutan. Kalau kecek saja duk gora yang dalam ceramah tu kita kena beringat jugalah. Banyak gora pada fakta. Cakap merapu. Tu kita tengoklah ustaz ke. Ini insya-Allah. Jadi rasa gitulah. Sikit bila payah juga nak kecek belajar nama tu ni. Memang kita beringatlah. Jangan berlaku penambahan dalam agama. Penambahan yang bertentangan dengan syarak. Kalau dijelaskan hari-hari tadi, pendapat ulama semua sekali, apa yang dia buat tu mengikut ada nilai dia ada disiplin dia lah. Disiplin ilmu dia cara mana. Itu kita boleh tengoklah. Jadi wallahu alam, masalah tu sikit boleh sebut. Banyak lagi yang kita nak sebut. Satu perkara lagi nak akhirnya kita nak kena banyaklah mendampingi dengan orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, orang yang ahli-ahli, orang yang baik-baik. Sebab mana arahan Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ni, ayat 28, kita baca sama ni. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wa tiwal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amru furuta. Allah perintah kepada kita, dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah pada Rabb mereka pada waktu pagi dan petang. Maknanya teman akrab kita, sahabat handal kita yang baik, tempat rujukan kita, pergaulan kita mestilah dengan orang-orang macam ni. Orang sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang
Allah sebut lah. Yang beribadah kepada Rabb mereka pada pagi dan petang. Bukan semata-mata dah. Ciri-ciri dah. Yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Orang ikhlas. Dan janganlah engkau, waktu waktu kita damping. Janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup dunia. Ada kepentingan dunia. Ni. Kerana mahukan kesenangan hidup dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kamu ketahui hatinya lalai daripada mengerti dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran. Jadi ikut orang lagu tu, orang ada kepentingan. Serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Al-Kahfi. Jadi ahli-ahli usrah boleh rujuk lah. Boleh rujuk cari tafsir dia dan sebagainya. Ini sebagai panduan ya. Boleh tengok bagaimana ulama mentafsirkan ayat ini. Surah Al-Kahfi ayat 28. Itulah sikit sebagai tambahan. Nombor tu. Bukan tambahan lah, maknanya perbincangan. Kalau ada kebenaran tu merupakan ilham daripada Ta'ala lah. Kalau tak berapa nak betul tu, kelemahan yang ada pada diri lah. Kita perlu dari masa ke masa sentiasa perbaikilah diri kita dari sudut ilmunya. Lepas tu perbaiki diri kita dari sudut amalannya juga, insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah sentiasa beri taufik dan hidayah kepada kita. Dan Allah himpunkan kita, keluarga kita ni, di dalam syurga Jannatul Na'im nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam. Balik pada Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda. Jadi alhamdulillah dengan berakhirnya kupasan daripada ta'ayah itu merangkap kesimpulan lah daripada tajuk kita, usrah kita pada malam ni, itu bid'ah. Jadi semoga kita ambil iktibar lah daripada perbincangan kita tadi. Moga kita semua terhindarlah daripada golongan yang memesongkan agama ni. Jadi rasanya cukup setakat ni dulu surah kita pada malam ni. Pukul pun dah masuk 10.35 dah dia. Jadi kita tangguhkan dululah usrah kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.